بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas tentang tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah masih lagi kita berterusan dengan surah-surah Al-Quran, dan kita sudah sampai pada kita hari ini insya-Allah akan tadabbur pada surah Al-Jumu'ah insya-Allah Subhanahu wa taala. Surah ini adalah di antara surah yang sangat membawa hukum khas untuk dia membawakan hukum khas khususnya untuk hari Jumaat. Naam. Dan pada apa yang ada pada hari Jumaat tentang solatnya, dan pada insya-Allah pada hari ini biiznillah Subhanahu wa taala saya akan terangkan insya-Allah sedikit tentang bab hari Jumaat, maksud pada solatnya, tentang ibadah yang ada pada hari Jumaat, dan juga tentang hukumnya insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya-Allah akan ada lagi satu kelas untuk tadabbur surah ini. Mungkin kita perlu dua kelas untuk surah ini insya-Allah untuk settlekan biiznillah Subhanahu wa taala supaya kita dapat manfaat lebih insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan campurkan di kelas kita ini bukan hanya pada tadabbur pada ayat-ayat yang ada pada surah Jumaat ini, serta kita akan tambahkan pada hukumnya dan hukum pergi solat Jumaat awal dan sebagainya. Semua itu adalah kita akan bincang insya-Allah pada hari ini dan hari yang akan datang biiznillah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang pertama insya-Allah yang penting kita tahu adalah solat Jumaat itu adalah dia kira adalah salah satu daripada fardu, dan pada fard ala kul mukmin, dia kira adalah fard mesti kena lakukan solat Jumaat pada orang Islam, khususnya pada yang ahlinya, maksudnya adalah pada lelaki. Adakah solat Jumaat itu adalah wajib atas perempuan? Tidak. Naam. Atfal, budak-budak adalah yang belum lagi juga mumayyiz, tidak wajib. Ah, Naam. Adalah wajib pada lelaki. Naam juga, dan juga insya-Allah kita akan bincang tentang pergi pada solat Jumaat awal, dan juga bagaimana syaratnya insya-Allah, dan syaratnya insya-Allah Subhanahu wa taala, dan benda yang makruh kita lakukan pada hari Jumaat, dan benda yang mustahab ataupun sunnah-sunnah pada hari Jumaat. Insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan bincang pada hari ini dan hari yang akan datang biiznillah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa dipanggilkan Jumaat? Kenapa dipanggilkan Jumaat? Apa sebab dipanggilkan Jumaat? Adalah lebih daripada satu qaul tentang bab ini. Di antaranya adalah Summiyat Jum'ah lijtima'in nasi laha. Dipanggilkan Jum'ah disebabkan kumpulkan orang di masanya. Manusia akan kumpul di masa itu. Sebab itu adalah jam'ah, yajtami'. Pada fi'il adalah yajtami'. Pada perkataan yajtami' adalah dikumpulkan. Itu adalah dipanggilkan apa? Sebab dikumpulkan orang di masa itu adalah disebab panggil Jum'ah. Dan juga adalah waqila lima jumi'a fi yawmiha minal khair. Disebabkan adalah di hari itu adalah banyak daripada benda yang baik, dikumpulkan benda yang baik, jadi itu sebab dipanggilkan Jum'ah. Waqila lianna khalqa Adam jumi'a fihi أو لاجتماعه مع حواء في الأرض. disebabkan adalah Allah Subhanahu wa taala apabila cipta Sayyidina Adam, Allah Adam adalah kumpulkan di hari itu, dan juga adalah di antara juga qaul yang kata disebabkan Allah Subhanahu wa taala bertemukan Sayyidina Adam dengan Hawa di bumi pada hari Jumaat. نعم. dan adalah namanya wa ismuha al-qadim fil jahiliyah yawm al-uruba
أي المبين العظيم. وقيل يوم الرحمة. Dan namanya dahulu di zaman ini adalah al-yawm al-mubin. Dipanggil al-mubin al-azim. Dipanggilkan dan juga yaum al-urubah. Maksud dipanggilkan yaum al-urubah, hari urubah. Dan juga dipanggilkan apa? Yaum al-rahmah. Wa qila yaum al-rahmah. Dipanggil juga adalah yaum al-rahmah. Salat Jumaat tentang hukumnya, fardiyat Jumaat dan manzilataha bin hukum pada salat Jumaat. Salat Jumaat adalah fard ain. Fard ain adalah salat Jumaat adalah fard ain. Yakfuru jahiduha li subutiha bidalil qat'i. Kalau orang ingkar salat Jumaat, dia kata tak ada salat Jumaat. Walayazubillah, itu adalah kira kufur. Dia sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi dalil dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Nanti kita akan bawa dalil-dalil semua itu insya-Allah. Naam. Fahiya fard mustaqil. Dan kira adalah fard mustaqil, bukan adalah apa panggil? Ya, bukan ditukarkan dengan solat zuhur. Sebab adalah bagi orang yang musafir mesti kena solat zuhur. Inilah hari Jumaat jika dia musafir sebelum subuh, selepas subuh. Itu adalah sebelum subuh. Maka dia tidak adalah solat Jumaat untuk dia. Jadi pada kira untuk musafir ataupun untuk perempuan, dia tidak ada solat Jumaat, tapi dia ada apa? Dia ada solat apa? Dia akan solat zuhur seperti masa biasa dia solat zuhur pada masanya. Naam. Dan wahia afdalus salawat, yang baik daripada solat adalah solat Jumaat. Wa yawmuha afdalul ayyam, dan harinya adalah kira di antara hari yang terbaik pada hari-hari. Dipanggil Sayyidul Ayyam juga. Wa khairu yawmin tala'at fihi syams, yang baik daripada hari yang matahari keluar padanya. Ya'tuqu Allahu fihi 600,000 atiq minan nar. Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada neraka 600,000, 600,000 orang daripada neraka. Man mata fihi kataba Allahu ajra syahid. Orang siapa yang mati pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala bagi badannya apa? Ajr syahid. Ada orang syahid, seperti orang syahid. Wa uqiya fitnatal qabr, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada fitnah kubur. Dan juga adalah di antara dalilnya fadilat ataupun kelebihan hari Jumaat adalah di antara dalil marfu', hadis marfu', yaumal Jumaat iaitu yaumul Jumaat sayyidul ayyam wa a'zamuha. Hari Jumaat adalah sayyidul ayyam, ketua kepada hari-hari yang lain, wa a'zamuha, yang paling baik, wa a'zam 'inda Allah min yaumil fitri wa yaumil adha. Lebih adalah baiknya daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari Fitr, hari raya, dan raya Adha, dan raya Fitri, dan juga raya Adha. Itu adalah di antara tentang apa kelebihan pada hari Jumaat. Jadi maknanya solat Jumaat adalah fard. Naam. Dikira adalah fardu ain. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW seperti mana dalam Tirmizi, kitab Tirmizi, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, قال baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu yawmin tala'at fihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik daripada hari yang matahari keluar badannya yaitu hari Jumaat. Fihi khalaqa Adam. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabiullah Adam. Wa fihi dakhala al-jannah, dan pada hari itu dimasuk ke syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumaat juga keluar daripada syurga. Wa la taqumu as-sa'a illa fi yaumil Jumaat, dan hari kiamat tak akan jadi kecuali pada hari Jumaat. Subhanallah, itu adalah akan ada semua itu akan ada pada apa? Pada hari Jumaat. Menunjukkan pada fadilat ataupun kelebihan pada hari Jumaat. Dan adillah ataupun dalil tentang solat Jumaat itu adalah fardu, ha, iaitu seperti mana disebut tadi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayat ini, wahai orang yang beriman, jika dibangunkan kepada solat Jumaat
pada hari Jumaat itu, fas'au ila zikrillah, maka tinggalkan segala sesuatu dan pergilah kepada zikrullah, maksud pergilah pada solat Jumaat itu, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli semua itu. Naam. Ai imdu ila zikrillah, pergilah kepada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah daripada Al-Quran, dalil daripada Al-Quran Al-Karim. Dan juga ada dalil daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adalah juga di antara dalil daripada sunnah, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-jumu'ah man taraka thalatha jumu'ah tahawunan taba'a Allahu ala qalbih. Allahu akbar. Barang siapa yang dia tinggalkan solat Jumaat 3 kali tahawunan, ada syarat, ada perkataan apa? Tahawunan. Apa maksud tahawunan? Tahawunan maknanya bukan adalah dia contoh sakit tak dapat pergi, ataupun dia musafir, ataupun tiba-tiba dia ada hal emergency, contoh pada keluarga ataupun sebagainya, dia kena bawa orang tu ke hospital dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tahawunan maksudnya adalah orang, dia tahu ada solat Jumaat tapi dia tak pergi. Dia rasa tak penting. Tak payahlah pergi. Kalau kita orang Arab, hari Jumaat, subhanallah, dikira hari cuti lah. Tidak ada kerja. Sudah. Hari Jumaat adalah kira, hari Jumaat adalah kira hari cuti. Bagi orang Arab, ramai orang Arab yang cuti hari Jumaat. Tak kerja. Hari Jumaat tak kerja. Kita orang Arab biasa kebanyakan cuti Jumaat Sabtu. Ha, dan subhanallah, itu yang lebih afdal sebenarnya. Tetapi adalah pada tempat-tempat yang dia nak raikan pada apa panggil, pada urusan dekat dunia, kebanyakan pada dunia yang cutikan Sabtu Ahad. Jadi kadang-kadang adalah apabila cuti pada hari Jumaat, akan terlibat adalah masalah pada apa, urusan kerja dan sebagainya. Jadi dia rasa ada kerja, akan ada kesusahan, maka dia buatlah juga kerja pada hari Jumaat. Kadang-kadang ada pada negara Arab yang buat separuh hari sahaja, kerja separuh hari sahaja hari Jumaat. Lepas solat Jumaat dah kira cuti lah, dah mula cuti. Dan ada juga seperti mana negara kita di sini di Malaysia, adalah hari Jumaat kira hari kerja seperti biasa. Hanya orang akan berhenti pergi solat Jumaat dan balik. Subhanallah. Semua insya-Allah baik. Yang penting al-insan yura'i, yang penting adalah orang jaga kepada apa, kepada solatnya pada hari itu. Maksudnya dia jaga pergi solat itu. Jadi ulang pada hadis yang tadi, barang siapa yang dia tinggal kalau solat Jumaat 3 kali tahawunan, dia kerana macam dia rasa dia macam malas nak pergi, ataupun contoh dia tak menjaga pada masanya, dia rasa nanti pergi lepas sudah lepaskan masanya, apa yang akan berlaku padanya? Taba'allahu ala qalbih. Maksud taba'allahu ala qalbih, Tabah Allah ala qalbih, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tutup pada hatinya sampai orang itu, apa yang benda yang baik tak masuk badannya. Subhanallah. Benda yang baik tak masuk. Nasihat apa, dah macam cok hitam, dah tutup. Dia sampai tak ada manfaat. Subhanallah. Maksudnya dia dah sampai dalam keadaan gelap. Tak boleh nak terima. Dah. Halnya adalah bahaya. Apa yang yastaujib, masa yastaujib, ataupun apa yang perlu orang yang sampai seperti itu, maksudnya walayazubillah, dia sudah tinggalkan solat Jumaat, dah lama tinggal. Yastaujib minhu taubah, perlu badannya adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yastaujib minhu taubah, dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta keampunan, sebab irtakaba syai'an azim, sebab dia adalah lakukan benda yang besar. Dia kena apa, kena taubat tentang bab ini. Naam. uh, Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan juga adalah di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam yang riwayat oleh Imam Nasai rahimahullah taala, yaitu rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Orang pergi kepada solat Jumaat wajib ala kulli muhtalim, wajib atas setiap orang yang lagi sudah baligh. Ha?
wajib kira kena pergi solat Jumaat. Nanti insya-Allah kita akan cakap juga tentang solat Jumaat, orang yang pergi solat Jumaat yang membawa anaknya kepada solat Jumaat. Boleh ke tidak bawa anak ke solat Jumaat? Boleh, bukan tak boleh. Boleh jika kita tahu anak itu tidak akan mengganggu orang lain dan tidak akan bagi kita sampai apa hilangkan pahala Jumaat. Disebabkan apa? Disebabkan cakap pada anak kita. "Shh, shh, diam, diam, diam. Jangan bising, jangan bising." Mana boleh kita cakap pada masa itu apabila imam sudah naik pada mimbar, tidak boleh nak cakap-cakap. Barang siapa yang kata walaupun pada yang sebelahnya kata "Shh, ansit dengar." Contoh diam ke apa itu faqad lagha. Waman lagha fala yajma'. Barang siapa yang dia buat seperti itu faqad lagha. Apa yang jadi ketika lagha seperti itu maksud akan berlaku padanya maka dia tidak dapat pahala Jumaat. Jadi kita kena jaga pada bab ini. Jika nak bawa anak boleh bawa anak, bukan tak boleh. Tapi bawa anak yang sudah mumayyiz. Contoh kalau dia belum balik. Boleh ke bawa? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi dia sudah mumayyiz. Apa maksud maknanya dia sekarang budak ni. Kalau dia duduk je. Dia tak adalah pergi main sekejap. Dia tak pergi pusing, jalan. Kemudian bising. Itu yang tak boleh lah kita nak buat. Dan apabila pergi kepada Jumaat, wahai lelaki yang hadir dengan kita ataupun dengan kita sekarang, uh, apabila pergi pada Jumaat, bukan kerja kita adalah kita nak cakap dengan orang, diam, duduk, siam, senyap. Dah fokus pada solat Jumaat. Itu tak payah fikir pada orang yang lain. Buat macam tak ada. Sekarang kadang-kadang dan cuba pergi awal supaya kamu adalah di awal soft-soft awal. Jadi tak adalah dengarlah bising-bising. Biasanya yang bising-bising itu adalah orang datang lambat, ada budak-budak duduk di luar main dan sebagainya. Pergilah awal-awal supaya kita nak jaga pada bab ini. Nanti kita akan cakap tentang fadilat dan kelebihan pergi awal kepada solat Jumaat. Da- Dalil yang ketiga adalah daripada ijma'. Kita ada dalil daripada Quran, dalil daripada sunnah dan juga dalil daripada ijma'. Ajma'al muslimun ala wujubil jum'ah. Semua orang Islam ijma'. Qaul yang kuat tentang bab ini adalah kira yang semua orang Islam kata memang solat Jumaat itu adalah kira wajib. Naam. Kira apa? Kira wajib. Subhanallah. Kira adalah pada Jumaat dan juga salat Jumaat itu adalah kira di antara hukumnya adalah wajib semua daripada qaul bagi seluruh orang Islam kata tentang Jumaat itu adalah kira salat yang wajib. Naam. Uh, Naam. Adalah tentang bab yang kedua adalah tentang kelebihan pada hari Jumaat ataupun solat Jumaat dan pergi kepada solat Jumaat. Subhanallah adalah solat Jumaat ini adalah perlu untuk apa seperti mana kita sebut tadi. Kalau ada budak-budak kecil, boleh kita nak bawa ke solat Jumaat? Boleh, bukan tak boleh. Dan benda ini adalah kira benda yang nahussukum alaiha yani adalah maksud saya adalah saya harap orang buat juga benda ini bawa anak dia kepada solat Jumaat supaya apa supaya dia jadi biasa dengan pergi kumpul dengan ramai orang dan sebagainya adalah kira bagus tapi seperti mana saya sebut tadi adalah kita kena jaga pada orang orang itu adalah kira dia tak akan bising dan tidak akan libat masalah di masjid itu dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, apa pada solat Jumaat ini, pergi pada solat Jumaat setiap minggu adalah sebenarnya kepentingan pada seluruh orang Islam. Minta maaf saya sebut, ada sebahagian pada orang yang dia tidak rajin untuk nak pergi kepada kelas ilmu, kelas belajar-belajar, kelas-kelas, dia tak ada masa nak pergi. Jadi pergi pada hari Jumaat. Pergi pada hari Jumaat, ini adalah hari yang akan ada khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat itu adalah dia akan ada wa'al, tazkir. Mana imam itu apabila dia khutbah, apabila khatib dia akan sebutlah dalam khutbah itu adalah tentang tazkirah tentang setiap minggu akan ada tajuk-tajuk yang lain bukan setiap kali khutbah yang sama. Akan ada berlainan-berlainan. Naam.
Jadi itu adalah untuknya kelebihan yang sangat bermanfaat untuk ramai orang. Khususnya adalah pada ayah. Apabila dia dengar pada benda itu adalah dia balik, dia amalkan dengan benda ini, dia ingatkan pada keluarganya dan benda ini kadang-kadang ada orang rasa dia sudah alim. Ha? Dia rasa sudah alim, dia ada banyak ilmu. Ha? Mungkin ada orang bila ada dia rasa apa? Dia rasa dia sampai pada keadaan يتكبر والعياذ بالله تكبر saya ni ada banyak ini na'udzubillah min zalik na'udzubillah min zalik na'udzubillah min zalik ha adalah dia sampai dia rasa dia ada banyak ilmu nah Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran wa dhakkir fa inna dhikra apa tanfa'u siapa tanfa'ul mu'minin. Zakir, buat peringatan lagi adalah zikra itu, tazkirah itu adalah akan ada memberi manfaat kepada siapa? Orang beriman. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu adalah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apabila benda ini adalah berulang, dia akan ada manfaat tentang bab ini. Naam. Jadi pada bab ini adalah kita kena jaga untuk menambahkan ilmu, tambahkan juga adalah pada hari Jumaat bukan adalah hanya nak bagi nak solat 2 rakaat lepas tu nak balik. Lepas tu kita tak tahu imam cakap apa. Jadi ini adalah kena setiap orang apabila nak pergi pada solat Jumaat kena buat persiapan untuknya. Untuk dapat fadilatnya dan juga dapat adalah pahala yang penuh badannya. Allah Subhanahu Wa Taala uh, Naam. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita juga untuk apa? Untuk pergi pada solat Jumaat juga menjaga pada masanya seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala uh, firman dalam Al-Quran fas'au ila dzikrillah. Cepat tafkir pergilah awal untuk solat Jumaat pergi pada solat Jumaat. Dan di antara bab ini adalah dalam bab ini baginda Nabi Muhammad SAW sudah ada satu hadis daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW man yaghtasala yaumal jumu'ah. Ha? Adalah di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW man yaghtasala yaumal jumu'ah ghusl al-janabah thumma rah. Barang siapa yang dia ghusl pada hari Jumaat ghusl janabah kemudian dia pergi kepada solat Jumaat faka'annama qarraba badana. Dia adalah lima bahagian untuk orang yang pergi awal kepada solat Jumaat. Barang siapa dia akan ghusul, dia akan mandi. Kemudian dia pergi kepada solat Jumaat di awal waktu. Seperti mana orang yang tasaddaqa bijamal, orang yang beri apa? Beri adalah unta. فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. Dan para siapa yang pergi yang pada jam kedua. Adakah maksud dekat sini adalah jam kedua? Adakah jam-jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Bukan seperti itu. Ha? Dia adalah dalam masa. Maksudnya dalam awal. Orang yang sampai awal, orang yang sampai kemudian sampai 5 bahagian. Yang nombor satu adalah seperti mana orang yang bersedekah adalah unta. Yang kedua adalah seperti beri apa? Adalah lumbu. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. Barang siapa yang pergi pada yang ketiga seperti mana yang beri apa? Yang beri kambing. Nah, kambing enam. Enam. Kemudian adalah yang pergi pada jam yang bagian keempat adalah bagian keempat fakannama tasaddaqa bidajah seperti mana orang yang beri sedekah adalah apa ayam. Dan kemudian yang kelima mazhab fi sa'atil khamisah ha apa wa man raha fi sa'atil khamisah fakannama qarraba bayda. Yang pergi pada bahagian kelima itu adalah seperti yang beri apa telur sahaja. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Jadi apabila imam sudah keluar kepada khutbah Jumaat, maksudnya imam sudah naik pada mimbarnya, apa yang malaikat akan buat? Malaikat akan tutup fail yang tulis di dalamnya. Siapa yang datang awal-awal kepada solat itu, dia akan tutup itu dan akan duduk dengar kepada khutbah. Baik. Dalam bab ini adakah maknanya kalau pergi kepada solat Jumaat ha, dah lambat pergi solat Jumaat lambat imam dah naik khatib dah naik ke atas mimbar kemudian khatib dah naik jadi tak payahlah pergi
dah malaikat dah tak tulis kita dapat pahala pada Jumaat. Tak. Kamu tidak ada sebahagian pada pahala kamu tak dapat untuk pahala Jumaat. Tapi solat Jumaat itu wajib. Kena pergi. Kalau sudah dapat dengan imam satu rakaat pun, kira apa? Kira dapat insya-Allah Jumaat itu. Mesti kena pergi pada solat Jumaat. Lakin pahalanya sempurna adalah ada kurang. Sebab kamu pergi lambat, imam sudah naik ke mimbar. Orang yang para siapa yang dapat dengan imam adalah dia dapat rukuk. Contohnya, imam sudah solat rakaat pertama dan sudah baca untuk rakaat kedua, baca surah Fatihah, contoh lepas tu Al-Ikhlas, contohnya dah habis Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian imam sudah takbir dan rukuk. Apabila dia rukuk, adalah seorang datang untuk solat Jumaat dapat dengan imam dalam keadaan rukuk. Dia takbir, kemudian takbir untuk rukuk. Dan dia turunkan untuk rukuk. InsyaAllah dia termasuk dalam bab untuk dapat apa? Dapat pahala Jumaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat Jumaat. Tetapi bukan seperti mana orang yang datang pada awal masanya. Jadi itu adalah kita kena jaga. Nah, masa yang baik untuk kita pergi ke solat Jumaat. Masa yang terbaik pada masa hari itu. اعتقد جماعة منهم الجمهور kebanyakan daripada faqih yang kata adalah baik pergi pada awal masa. Ada yang kata awal masa itu maknanya kita datang pagi-pagi, datang awal-awal, dan ada yang kata tak. Seperti Al-Maliki adalah dia ajza' min as-sa'ah. Dia kata adalah sebahagian pada 1 jam sebelum macam tu, pada masa-masa sebelum Jumaat itu. Bukan adalah maksud kita datang kepada contoh lepas subuh terus pergi salat Jumaat. Dari lepas subuh nak dapat pahala lagi banyak pergi lepas subuh. La, laisa maksud hakala. Bukan maksud seperti itu. Sebab tidak ada naql daripada mana-mana sahabat أنه ذهب ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو بعدها بقليل. Tidak ada di antara dalil yang pada sahabat yang pergi kepada salat Jumaat sebelum matahari naik dan juga ataupun selepas matahari naik. Maksudnya pagi-pagi dari lepas subuh pukul 7, pukul 6 dah pergi pukul 7 ke pukul 8 dah pergi kepada salat Jumaat. Tidak ada seperti itu yang dari tentang bab ini. Tapi maksud pada kita at-tabkir di salat Jumaat, pergi awal kepada salat Jumaat adalah maksudnya awal di masanya. Contoh kita dah tahu salat Jumaat ini lagi contoh 1 jam. Contoh kita nak buat persiapan, pergilah awal-awal baca surah Kahfi, contoh duduk awal dekat masjid, i'tikaf dekat masjid. Kita i'tikaf pun pahalanya banyak. Itu dah yang kita kena jaga pada badannya. أداء الجمعة بأدابها يغفر للمؤمن ما بين الجمعتين. أداء الجمعة maksudnya solat Jumaat dengan menjaga adab-adabnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kepada orang apa yang berlaku di antara dua Jumaat itu. Al-Jum'ah ila Jum'ah, nah, di antara Jumaat dan Jumaat yang akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan apa yang berlaku di dalamnya di antara dua Jumaat itu. Illa al-kabair, kecuali pada kabirah, pada dosa-dosa besar, waliyazubillah. Seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahun idza ijtunibatil kabair. Apa maksud? Salawatul khams di antara salat zuhur, salat subuh dan salat zuhur, zuhur di antara zuhur dan asr, asr dan maghrib, maghrib dan isya. Maaf, aku nasihat sikit. Di antara solat-solat itu, di antara subuh dan zuhur, zuhur dan asr, asr dan maghrib, semua itu adalah kafara lima bainahuma. Apa yang berlaku di antara zuhur, subuh dan zuhur, jika tidak ada kabira, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Wal jumu'ati ila al jumu'ah, dan juga di antara dua solat Jumaat.
Wa Ramadan ila Ramadan, daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua. Apa yang berlaku di dalamnya selain daripada pada dosa besar, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Yang penting itu adalah kena i'tiqad kita kuat. Maksud Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ampun. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang akan ampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Jadi kita kena kuat pada bab ini. Nah, mukaffirat ma bainahun idza, tapi ada idza. Idza dalam ilmu bahasa Arab adalah ada syarat maknanya. Ada syarat. Syarat apa? Idza ijtunibatil kabair. Jika jaga apa? Tidak ada kabira, tidak ada dosa yang besar, waliyaz billah. Dan juga adalah di antara dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man igtasala thumma ata al-jum'ah hatta yafrugha al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghafara lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra wa fadl ay ziyadah 3 ayyam. Barang siapa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia mandi kemudian pergi kepada solat Jumaat hatta yafrughal imam, sampai imam selesaikan daripada khutbahnya, kemudian dia solat dengan imam itu, ghufiralah, Allah SWT ampun untuknya, ma bainahu wa bainal Jumaat, apa yang di antara Jumaat ini, antara maknanya ini Jumaat ini kepada Jumaat yang akan datang. Naam, pada Jumaat yang ni dan lepas, apa yang ada di antaranya, sorry, Jumaat ni dan apa yang lepas tu, semua Allah SWT ampunkan. Wa fadl, apa maksud wa fadl? Dan ada lebih juga. Dan lebih itu apa? Wa fadl, maksudnya adalah 3 ayyam, 3 hari lebih. Subhanallah. Itu adalah pada fadilat pada hari Jumaat. Di antara 2 Jumaat Allah SWT akan ampunkan apa yang ada pada dosa, kecuali kepada dosa yang besar. Bertahuilah pada hari Jumaat adalah 1 jam, ha, yang dipanggil sa'atul ijabah. Satu masa, maksudnya bukan 1 jam, satu masa yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada doa badannya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Ada satu masa pada hari Jumaat Allah Subhanahu Wa Taala terimakan doa hamba-Nya pada masa itu. Wa tusamma sa'atul ijabah, dan dipanggil adalah masa doa mustajab. Bismillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. أشار أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده يقللها. مقصود سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه kata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang hari Jumaat. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim, adalah dalam hari Jumaat satu masa yang doa, yang mana ada yang orang Islam yang doa pada masa itu. Wa huwa qa'imun yusalli, orang tu adalah bangun salat. Yas'alullah, dia tanya Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Apa syai'an illa ata, dia tanya Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dia tanya Allah Subhanahu wa taala akan beri padanya. Naam. Dan pada masa hari itu, pada masa yang doa mustajab, ada khilaf di antara qaul adalah yang kata pada ada lebih pada qaul. Tapi asahhuha, yani adalah yang qaul yang paling kuat tentang bila masa yang doa mustajab, seperti yang sabata an Abi Burdah fi Sahih Muslim, adalah yang ada pada Sahih Muslim, annaha fima baina an yajlis al-imam 'ala al-minbar ila an yaqdi as-salah. Di antara waktu imam duduk di atas mimbar sampai selesai solat, itu adalah kira masa doa mustajab. Jadi wahai orang yang beriman, yang bagi kaum lelaki, apabila imam naik ke mimbar, kita tidak boleh nak duduk cakap-cakap lagi. Kita kena duduk dengar imam kan. Kita dengar khatib, maksudnya kita dengar khatib tu.
Di antara dua khutbah ada jalsah. Jalsah istirahat adalah istirahat di antara dua khutbah itu. Di antara dua khutbah itu, gunakan masa itu untuk doa. Apa yang kamu ada pada doa? Doa. Jaratil ada adalah di antara adat yang saya tengok orang Melayu buat adalah di antara dua khutbah adalah bukan orang Melayu saja, ramai pada orang. Tapi mungkin adalah pada orang Arab yang bagi masa untuk setiap orang nak doa apa doa. Tapi benda ni adalah benda yang baik. Yang saya tengok macam dulu dekat Syria, saya dekat Syria tak ada di antara dua khutbah. Tak adalah maksud seorang yang akan baca doa ke apa. Macam sekarang kita tengok kadang-kadang Bilal, dia akan ada baca doa ringkas di antara dua khutbah. Yang kita nampak dekat sini negara Melayu, Malaysia, banyak yang buat macam tu. Boleh ke? Boleh sangat. Kenapa boleh? Sebab benda itu adalah dia doa, dia ringkas tapi doa yang ada banyak fadilat badannya, ada banyak benda badannya. Seperti adalah yang saya tak ingat doa itu betul-betul tapi adalah pada doa itu untuk dunia dan juga untuk akhirat. Jadi dia sudah bagi sudah doa untuk dunia kamu dan juga untuk akhirat kamu. Tinggal kamu aminkan. Tetapi perlulah juga pada setiap orang doa lah juga di masa itu. Apa yang ada dalam hati kamu doa di masa itu. Doa di masa itu adalah insya Allah doa mustajab. Jadi apa kamu ada hajat? Ada hajat yang penting ke? Buatlah doa di antara dua khutbah itu. Tapi perempuan dari masa dia sudah dengar adalah azan salat Jumaat, azan yang kedua dah boleh doa dah. Doa Allah Subhanahu Wa Taala di masa itu. Sampai dah tengok suami dah balik ke rumah. Tapi janganlah orang yang pergi office lah. Tunggu dia yang pergi. Tak. Maksud pada salat. Masa salat lah. Jadi bolehlah doa. Boleh sangat. Nak doa boleh. Dan juga adalah pada qaul adalah yang kata masanya bila adalah masanya juga ba'dal asr. Selepas waktu asr. Qabla al-ghurub. Bisa'ah. Sebelum matahari adalah uh, hilang adalah matahari maksudnya qabla al-ghurub sebelum matahari tak ada adalah kira 1 jam itu adalah pun adalah masa doa mustajab. Baik, sekarang kita nak ambil mana di antara dua khutbah ke lepas asur? Dua-dua adalah kira masa yang baik. Kamu amalkan dua-dua tak salah. Taklah susah nak buat amalkan benda ni. Amalkan kedua-dua. Dan kita kata tadi adalah qaul yang kuat adalah kira di masanya adalah di antara masa imam duduk di mimbar sampai selesai solat itu adalah masanya dan dia kata di antara dua khutbah. Jadi kita jagalah pada bab ini biiznillah subhanahu wa taala dan amalkan. Uh, ada khasiat ataupun benda yang special pada hari Jumaat. Dan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dia sudah terangkan pada benda itu dalam kitab khas namanya Khususiyat Yaumul Jum'ah. Benda yang khas pada hari Jumaat. Wa minha di antaranya annahu tajtami'ul arwahu fiha. Adalah kumpul-kumpul roh di masa itu pada hari Jumaat. Wa tuzarul qubur. Nah, ziarah kubur pada hari Jumaat. Wa ya'manul mayyit min azabil qabr. Dan jika orang yang mati pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dia daripada azab kubur. Waman mata fihi dan siapa yang mati pada hari Jumaat, naam, atau fi lailatihi ataupun pada malam Jumaat, amina fihi min azab al-qabr. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada azab kubur. ولا تسجر في جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى dan di pada hari itu apa Allah ahli syurga akan pada Allah Tuhan yang pada Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah dia adalah banyak pada benda benda yang baik pada hari Jumaat. Subhanallah tak masukkan juga orang kena kawan yang maksud pada ini wala tuzjaru fihi jahannam. Naam juga. Baik, yang penting seterusnya adalah tentang uh, bay' jual beli ketika solat Jumaat. Kita akan bincangkan benda ini juga tentang jual beli di masa solat Jumaat.
Mesti bagi orang adalah pada khususnya pada kaum lelaki, kita cakap tadi ni Jumaat tadi kita sudah terangkan adalah dia adalah wajib ala kul muhtalim. Orang yang sudah balik adalah daripada lelaki adalah wajib baginya solat Jumaat. Al-Jumaat laisat wajibah ala nisa. Dengar wahai wanita, Jumaat tak wajib untuk perempuan. Solat fardu pun dekat masjid tak wajib perempuan pergi solat dekat masjid. Dengar baik-baik benda ini. Memang bagus pergi solat dekat masjid, tapi tidak wajib adalah pergi kena solat dekat masjid. Okey? Dengar macam tu bila ya, mengikut pada hukum syariat adalah perempuan baik solatnya di rumahnya. Baik. Khususnya jika ada fitnah waliyazubillah. Contoh sekarang zaman kita ini adalah perempuan kadang-kadang nampak sudah pakai macam-macam make up, pakai macam-macam wangi. Kemudian nak pergi apa? Pergi solat. Semua nauzubillah jadi fitnah pada orang yang lain. La. Solatuha fi baitiha aula. Solatnya di rumahnya lebih baik daripada pergi solat dekat masjid. Nah, jadi pada bab ini tentang solat Jumaat adakah wajib ala nisa? Laisat wajibah, bukan wajib atas perempuan. Oh, perempuan nak pergi solat Jumaat. Ada satu masjid ada tempat untuk perempuan. Jadi dia nak pergi hadir solat Jumaat. Boleh ke tidak? Bukan tak boleh. Saya tengok hukum. Kita cakap tentang hukum. Bukan tak boleh pergi. Dia ada memang tak ada tempat khas untuk wanita. Jadi dia nak pergi. Kalau kita dekat negara Arab biasanya di hari Jumaat tempat yang biasa ni adalah tempat wanita, dia akan jadi untuk apa, untuk lelaki, sebab akan kumpul ramai orang. Di sini di Malaysia nampak sama, tapi ada juga beberapa masjid masih lagi ada tempat khas untuk wanita. Boleh ke pergi? Bukan tak boleh. Hukumnya bukan tak boleh pergi. Kalau dia solat Jumaat, adakah tidak perlu lagi solat zuhur? Yes, betul dah. Dia masuk dalam bab ini. Tak perlu perempuan lagi solat zuhur semula. Sebab dia sudah solat Jumaat. Baik. Tapi adakah wajib? La, laisat wajib. Bukan wajib baginya. Jadi pada bab ini kita jaga ya. Barakallahu fikum. Nah, tentang jual beli pada masa Jumaat. Dalam bab ini adalah يجب السعي لأداء الجمعة كما بينا عند الجمهور adalah dia kata wajib pergi untuk solat Jumaat seperti mana yang apa yang kita bincang tadi. Kita kata wajib semua orang pada faqih-faqih daripada dalil daripada Quran, sunnah dan juga ijma', semua kata adalah solat Jumaat itu adalah wajib. ha? Adalah عند الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر. Apabila sudah ada azan yang kedua, sekarang adalah ada dua azan. Naam. Azan yang kedua maknanya khatib sudah naik ke mimbar. Dah tak boleh jual beli. Azan awal masih lagi. Ada yang kata masih lagi boleh. Di antara qaul masih lagi boleh, tidak ada masalah. Dan ada yang pada yang mu'tamad adalah azan yang kedua. Maksudnya qaul tentang bab ini tidak boleh jual beli di masa itu adalah pada azan yang kedua. Apa maksud tidak boleh? Adakah maknanya tidak sah jual beli itu ataupun macam mana? Saya akan terangkan. وقال الحنفية في الأصح يجب السعي بعد الأذان الأول وإن لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل في زمن عثمان رضي الله عنه. Adalah orang pada mazhab Hanafi adalah kata wajib adalah pergi ke Jumaat pada azan awal. Yani ushala pada azan awal, dan di masa itu adalah juga di yukrah tahriman. ويكره تحريما عند الحنفية. مكروه tahrim. Yani adalah bukan dia tak sampai pada dia makruh, benda yang makruh, tapi adalah juga dimasukkan dalam apa, dalam golongan yang kira karahatu tahrim. Makruh ini haram, aqrab ila al-haram, dekat pada hampir pada haram di masa itu. Walaupun adalah azan yang kedua itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Azan yang kedua itu masa yang ada awal ada masa azan yang kedua, dulu ada satu azan untuk Jumaat. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an baru ada dua azan. Baru ada dua azan tentang bab ini. Mazhab Hanafi adalah kata apa? Wa yukrahu tahriman 'inda al-Hanafiyah wa yahramu 'inda ghayrihim at-tashaghul 'an al-jum'ah bil bay' wa ghayrihi min al-'uqud من إجارة ونكاح وصلح وسائر صنائع العمل.
وذلك عند الجمهور بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. يعني makruh bagi Imam Hanafi, dia kata makruh adalah makruh karahat tahrim, yani hampir pada haram. Wa yuhram inda ghairihim, dan haram bagi mazhab-mazhab yang lain. Untuk apa? Untuk orang sibukkan diri dan tidak dengan jual beli ataupun ada akad-akad yang lain, pada pada ijarah ataupun akad nikah ataupun akad contoh sewa dan sebagainya, dan menghalangkannya untuk pergi salat Jumaat. Itu adalah semua yuhram, haram. Ha. وذلك عند الجمهور بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. Ini adalah ikut pada pendapat yang masyhur, dan di antara semua adalah pada mazhab-mazhab. Mimma fihi tashaghul an as-sa'i ila al-jum'ah. Sebab itu adalah akan menghalangkan kita kepada solat Jumaat, akan melambatkan kita kepada solat Jumaat. Jadi disebabkan Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'." Jika adalah nida, ada dipanggilkan kepada solat Jumaat, dah ada azan untuk solat Jumaat, tinggalkan semua, fas'au ila zikrillah, dan pergi kepada zikrullah, pergi kepada apa, untuk ibadah di pada hari itu, hari Jumaat, maksudnya untuk solat Jumaat. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dan ada yang dan juga adalah wa adhafa Syafi'iyah annahu yukrahu al-bai' wa nahwu qabla al-adhan ba'da zawal. Adalah sampai adalah pada daripada yang mazhab Syafi'i, dalam qaul, di antara qaul dalam mazhab Syafi'i, jika sudah waktu zawal, sudah masuk waktu, belum lagi azan tu juga, walaupun belum azan lagi, itu kira maksudnya masa itu dah dekat, itu pun adalah yukrah, dia kira makruh. Makruh untuk apa? Untuk jual beli pada masa itu. Subhanallah, tengok ihtatu Syafi'iyah, dia adalah menjaga dalam bab ini. Wa qala al-Hanabilah, dan orang mazhab Hanafi berkata apa? Maaf, saya terangkan benda ni lebih sikit bagi adalah kita faham tentang bab ini. Nanti akan bagi kesimpulan. La yahrumu ghair al-bai' min al-uqud. Adalah kata pada Hanabilah adalah yang haram adalah tentang apa? Tentang jual beli saja. Kalau ada akad-akad yang lain, insya-Allah bukan haram. Kita cakap tentang halal haram. Walaupun kita tahu seperti mana kita terangkan tadi, solat Jumaat wajib, pergilah. Kena jaga pada bab ini. Tapi ada yang kata pada Hanabilah, dia kata adalah yang haram adalah jual beli. Ya, nak bagi tahu kamu semua, iaitu al-khilaf bain al-fuqaha, perbezaan di antara faqih-faqih, itu adalah kemudahan untuk umat. Subhanallah, itu adalah kemudahan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani al-khilaf rahmah. Perbezaan ini adalah rahmah. Bagaimana kalau dia satu qaul, semua tu haram. Subhanallah. Tapi adalah Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullah taala, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, adalah di antara kitab yang besar tentang fiqh, dan juga yang saya baca dari ni sekarang, adalah dia kata apa? Ghaira anni la ataraddad fi taswib ar-ra'y al-awwal. Tapi dia ambil pilihan yang pertama. Maknanya semua akal-akal adalah kena jaga, tidak lakukan di masa itu. Nah, وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة. Itu pentinglah. Bukanlah maknanya haram jual beli untuk apa? Untuk orang, untuk semua orang. Maknanya kalau wanita nak pergi beli di masa solat Jumaat, haram ke? Kena tengoklah pada itu. Pada bab ini adalah perkataan itu khusus kepada apa? Yang wajib atasnya solat Jumaat. Jadi kalau ada orang dia pergi solat Jumaat, kemudian adalah contohnya ada seorang wanita, dia bawa, dia orang, minta maaf, contohnya macam ni, ada seorang pergi solat Jumaat dan dia ada berniaga, dia dalam niaga tu dia nak jual beli, dia letak adalah jual beli, kemudian pada apabila dia dengar ada azan, dia tinggalkan dan dia pergi, kemudian dia letak adalah ada isterinya dekat situ. Ha? Dalam bab ini boleh ke? Ha, Tengoklah pada bab ini. Sekarang dia jual beli itu adalah
Ada rukhsah lah dalam bab ini, isteri ni tak wajib salat Jumaat. Boleh ke? Walaupun afdal adalah ditinggalkan, tapi pada ikut pada hukum syariat adalah seorang perawat wanita datang pergi beli pada wanita lagi. Apa masalah? Tidak ada masalah, hukumnya halal, tak ada apa pada bab ini. Tidak ada masalah pada bab ini. Naam. Tapi adalah yang ni maksud pada bab ini adalah tentang dia tak wajib, perempuan tak wajib solat Jumaat, tak wajib, dia tak solat, dia adalah dalam keadaan contoh mall-mall, mana ada mall tutup sekarang pada masa Jumaat. Walaupun mall itu sebelah betul-betul dengan masjid, banyak pada mall tak tutup pada hari Jumaat. Baik, maknanya kalau jual beli itu haram, kalau bagi kaum lelaki adalah haram. Tapi adalah bagi pada perempuan, ada perempuan jual beli dekat kedai itu. Tak ada masalah pada bab ini. Naam. أما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقهم ذلك. Selain daripada orang yang wajib atasnya salat Jumaat, daripada golongan perempuan, budak-budak, orang musafir, semua itu tidak ada masalah tentangnya untuk apa? Untuk jual beli. Sekarang datang insya-Allah kita tambahkan kelas kita dengan satu bahagian, adakah yang jual beli yang jatuh di masa salat Jumaat itu, adakah dia batil, tidak sah, ataupun sah? Bagaimana hukum tentang bab ini? Dalam bab ini pun adalah perbezaan di antara fuqaha. Empat mazhab kita ni adalah ahli sunnah wal jamaah, mengikut pada empat mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Semua itu kita ikut pada empat mazhab. Kita tak ambil pada qaul-qaul lain. Jadi kita nak ambil apa pada empat mazhab ini. Empat mazhab ini yang masyhur daripada daripada apa? Daripada Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi adalah kata al-bai'u sahih makruhun tahriman. Bai' jual beli itu sahih. Bukan maknanya jual beli itu tak jadi, tak sah. Ha? Bai' sahih. Apa maksud apabila kita kata tak sah? Maknanya tak betul lah. Kena pulang. Tak, bukan seperti itu. Allahu Akbar. Maaf ya, saya kurang sini. disebabkan lianna al-amr bitarki al-bay' laysa li'aini al-bay' bal litarki istima'i al-khutbah. Sebab adalah tinggalkan jual untuk apa? Sebab orang tu tidak mendengar kepada khutbah. Dan adalah juga, dan dekat pada qaul itu adalah qaul Syafi'iyah. Imam dalam mazhab Syafi'i adalah kata al-bay' sahih haram. Macam mana sahih haram tu? Sahih maknanya betul tapi haram. Bagaimana sahih betul tapi haram? Bagaimana tu? Jadi bai' itu sudah jadilah. Tak ada orang kata contoh dah beli benda lepas tu tak jadi. Tak jadi jual disebabkan dah dijatuh di masa solat. Tak. Bai' itu betul sudah jual tapi haram. Hmm. Itu adalah yang kita kena jagalah. Kita nak dapat pahala kan, wahai kaum lelaki. Kita nak dapat pahala. Tak payah jual beli sekarang di masa itu. Solat Jumaat, Jumaat lah. Lepas Jumaat, belilah. وقال المالكية أنه من البيوع الفاسدة. Tengok, pada mazhab Maliki, dia ketat lagi. Dia kata ini adalah kira di antara bai' jual beli yang apa? Yang kira fasid, tidak sah. ويفسخ على المشهور. Dan adalah dikena apa? Kena pulang lah. Maksudnya tidak jadilah jual beli itu. وكذلك قال الحنابلة لا يصح هذا البيع. Juga dalam mazhab Hanbali, dia kata apa? Tak sah jual beli itu. Subhanallah. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بالمنهي عنه أو لا. Sebab khilafnya adalah adakah dilarangkan dari pada benda yang mubah, adakah sifat al-uqud bifasad al-uqud منتهي عنه أو لا. Di sebab khilafnya adakah di antara mazhab, khilaf di antara mazhab itu, adakah sah akad jual beli itu ataupun tak sah. Itu sebab khilafnya di antara mazhab-mazhab yang ada yang tadi kita sebut. Jadi pada kita sekarang, yang kita yang penting adalah bagi kita dekat sini Malaysia adalah banyak yang memegang adalah pada mazhab Syafi'i. Apa hukum jual beli? Itu kesimpulannya. Apa hukum jual beli di masa salat Jumaat? Kalau dia orang dah jual, contoh dah beli, pergi jual beli dalam masa itu.
beli. Contoh ada, oh, jual kari pap. Depan masjid jadi nak berniaga. Kemudian dah imam dah naik. Imam tengah buat beri khutbah. Orang beli kari pap duduk makan. Dengan air duduk makan minum. Boleh ke? Tak boleh nak beli. Tapi orang tu yang jual, apa jadi? Sah jualnya? Sah jualnya. Bukan tak sah. Sah. Tapi haram. Dia lakukan haram pada hari Jumaat. Jadi, bukan maknanya dia makan duit haram. Jangan faham salah. Tak, tapi dia lakukan haram. Dosa disebabkan apa? Disebabkan dia jual beli di masa yang tidak boleh jual dan beli. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita akan ada sambungan untuk kelas ini. Kita ada lagi beberapa bab yang kita akan cakap tentang hari Jumaat adalah di antaranya syarat wajib untuk hukum Jumaat dan juga adalah hukum untuk solat Jumaat ketika orang musafir. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala semua benda ni adalah benda yang bagus yang perlu kita belajar supaya kita amalkan insyaAllah sebab benda ni penting. Kadang-kadang ada orang musafir hari Jumaat. Bagaimana tentang bab ni? Adakah dia ada solat, kena solat Jumaat ke ataupun kira hukum musafir tak perlu solat Jumaat? InsyaAllah benda ni semua kita akan bincang biiznillah subhanahu wa ta'ala pada kelas yang akan datang insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Saya mengingatkan untuk diri saya yang pertama, kemudian kepada semua yang hadir dan hadirat, untuk kita membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, hari yang mulia, dan ingatkan untuk kita doa pada masa yang doa mustajab insya-Allah. Pada masa hari Jumaat dia seperti mana kita sebut tadi ada lebih pada satu qaul. Di antaranya adalah di antara masa khatib menaikkan pada mimbar, di antara dua khutbah juga adalah, dan juga di antara masanya adalah selepas asur sampai sebelum maghrib. Itu sikit adalah, itu kira pun di antara doa yang mustajab di masa itu, dikira adalah masa untuk doa mustajab insyaAllah. Jadi mohon sama-sama kita doa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuballighna Ramadan, sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan yuballighna Lailatul Qadar, sampai kita pada malam Lailatul Qadar, dan ampunkan dosa kita semua insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan pada semua insyaAllah kita di Baitul Furqan di bulan Ramadan ini insyaAllah kita akan ada kelas untuk akan ada kelas insyaAllah SWT untuk tadarrus Al-Quran. Pada setiap hari kita akan ada tadarrus, ada dua kumpulan pada pagi dan juga pada pukul 2 lepas zuhur maknanya. InsyaAllah SWT bagi siapa-siapa yang berminat nak join dengan kita boleh maklumkan insyaAllah SWT. Semoga insyaAllah ada manfaat biiznillah untuk semua. Dan insyaAllah kita di bulan Ramadan kita akan ada juga tazkirah-tazkirah yang akan sampaikan beberapa guru insyaAllah SWT. Saya usha di dalam kelas saya di Baitul Furqan, di tempat pengajian ini adalah di Baitul Furqan, untuk kita nak kongsikan banyak ilmu dan manfaat dengan orang yang lain. Jadi saya usha juga untuk nak panggil guru-guru yang lain untuk kongsikan ilmu dengan kamu semua. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kamu semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya harap pada kamu semua juga insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita membantu sama-sama untuk sampaikan link kelas kepada orang-orang yang lain. Kongsikan ilmu ini, mudah-mudahan insyaAllah dapat ramai lagi dapat manfaat. Dan juga untuk maklumkan pada semua kelas-kelas umum ini adalah dia tidak ada iuran untuknya, dia adalah free. Kita buat tidak ada iuran untuknya. Adalah kelas-kelas umum ini kebanyakan membangunkan dan diri di atas apa infak daripada berserta yang hadir dalam kelas. Jadi kita adalah bagi sanggup hati kepada setiap guru. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Semoga insyaAllah menjadi amalan ini Allah subhanahu wa ta'ala terima pada kita semua, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan rezeki orang yang membantu kita di Baitul Furqan tentang jalankan kelas-kelas yang umum ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga insyaAllah Allah SWT terima pada kita, dan terima kasih pada yang share link juga dengan kawan, sahabat dan ahli keluarga. Semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kelas tadabbur pada bulan Ramadan kita akan usha ada insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan akan ada perubahan sikit pada masanya, nanti kita akan maklumkan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم، جزاكم الله عن كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله تعالى رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Syekh, terima kasih. الحمد Wabarakatuh, لله. Syekh. Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.